Okey, kita sudah bersiaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan Facebook yang bersama dengan kita pada pagi ini. Alhamdulillah, pagi ini Sekolah Zakat Kedah bawakan lagi siri webinar Sekolah Zakat Kedah. Dan kali ini kita akan fokuskan kepada agenda pendidikan dalam pembasmian kemiskinan pelajar asnaf. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan Facebook yang sedang mengikuti kita pada pagi ini, terima kasih banyak-banyak kerana terus support Sekolah Zakat Kedah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kali ini saya ditemani oleh dua orang tokoh anak muda yang pakar dalam dunia pendidikan. Tuan-tuan dan puan-puan, pagi ini kita bersama dengan panel kita yang pertama, iaitu Dr. Tuan Muhammad Zukri bin Tuan Simbok. Apa khabar Doktor? Doktor Tuan? Alhamdulillah sihat. Assalamualaikum. Sihat Doktor. Ada di rumah Doktor? Alhamdulillah. Tak tersekat dekat BMK terus ada di Terengganu. Baik Doktor. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, Dr. Tuan Muhammad Zukri adalah merupakan anak jati Cendering Kuala Terengganu dan sekarang sebagai pasca doktoral di Institut Pendidikan dan Pengurusan Kemiskinan INSPEC di Universiti Malaysia Kelantan. Dan panel kita yang kedua adalah tidak asing lagi dengan kita, iaitu Dr. Muhammad Faisal bin Mustafa. Apa khabar Doktor? Baik, Alhamdulillah sihat. Sihat Doktor, Alhamdulillah. Makluman tuan-tuan dan puan, Dr. Muhammad Faisal sekarang adalah merupakan Ketua Pegawai Operasi Lembaga Pengurusan Sekolah Zakat Kedah. Baik tuan-tuan dan puan, sebelum kita nak mula sembang santai, kita nak sembang berkaitan dengan agenda pendidikan ni, saya nak minta mohon rakan-rakan Facebook untuk sama-sama kita share, like dan komen di ruangan Facebook kita, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan, kita mengetahui agenda pendidikan yang kini berada dalam COVID-19 dan umumnya pelajar-pelajar kita sekarang ini belajar secara PDPR, belajar di online di rumah. Dan insyaAllah pada kali ini kita punya panel-panel kita akan membahaskan berkaitan dengan pendidikan dan juga bagaimana kepentingan pendidikan bagi membasmi kemiskinan di kalangan pelajar-pelajar asnaf. Baik, untuk pusingan yang pertama, saya akan pergi kepada Dr. Tuan Zukri. Doktor, umum mengetahui yang pihak INSPEC adalah sebuah institusi yang bergiat aktif menjalankan kajian mengenai kemiskinan di negeri Kelantan. Dan mungkin Dr. Tuan Zukri boleh kongsikan kepada kita semua mengenai hasil dapatan kajian terhadap tahap pendidikan dalam kalangan keluarga asnaf, terutamanya ketua isi rumah di Kelantan. Mungkin Doktor boleh kongsikan kepada kita. Silakan Doktor. Okey, pertama saya ucapkan ribuan terima kasih lah. Assalamualaikum dan terima kasih pada Tuan Moderator, terutamanya Sekolah Zakat Kedah, kerana memberi peluang dan juga ruang untuk saya sebagai sebagai ahli di INSPEC, Institut Pendidikan Kemiskinan, mengucap ribuan terima kasihlah kerana peluang dan ruang yang diberikan untuk kita berkongsi. Bukan dia untuk berkongsi apakah data-data lah ataupun pendidikan-pendidikan yang telah kami lakukan. Dan juga terima kasih juga ucapkan kepada Dr. Faisal Muhammad, rakan nama bersama. Jadi bila kita bercakap berkaitan kemiskinan, kita tidak boleh lari daripada pendidikan. Sebab kita nak tahu sesuatu perkara, dia mestilah berasaskan kepada pendidikan. Dan begitu juga INSPEC, INSPEC Institut Pendidikan dan Kemiskinan dan Institut Pendidikan dan Pengurusan Kemiskinan. Kami banyak melakukan kajian-kajian di Kelantan, tapi bukan hanya di Kelantan, juga di luar pada Kelantan. Jadi kami ialah sebagai kami mempunyai trust yang tertentu, iaitu pertama dari sudut pendidikan, membangunkan pendidikan. Kedua dari sudut kita empowermentkan community. Selepas kita buat kajian, kita empowermentkan community berdasarkan kepada pembinaan kapasiti. Dan ketiga, lebih kepada hak kolaborasi. Itu antara peranan-peranan INSPEC dari sudut pangkalan data dan juga dari sudut pembangunan polisi. Jadi itu antara peranan-peranan ataupun trust yang dimainkan oleh Institut Pendidikan Pengurusan Kemiskinan di UMK. Jadi
Okey, dan inspect jugalah kita tidak lari daripada matlamat polisi dunia, iaitu matlamat pembangunan SDG, yang mana kita perlu selari supaya kita dapat membangunkan komuniti ataupun menyelesaikan masalah komuniti itu berstruktur atau terfokus. Okey, jadi perempuan inspect lebih kepada kemiskinan. Kemiskinan. Jadi kita pernah membuat kajian di Kelantan. Okey, terutamanya kami telah membuat satu penyidikan berkaitan dengan pemetaan kemiskinan di Kelantan. Okey, di Kelantan. Jadi berasaskan kepada ni, kami fokus ialah untuk membangunkan sasaran komuniti miskin sendiri, bukan hanyalah konteks komuniti lokaliti, tapi juga komuniti yang bentuk functional, bentuk interest. Okey, bukan hanya bentuk sudut geografinya, tapi juga berbentuk interest. Jadi berasaskan kepada, kami telah buat kajian di 10 jajahan di Kelantan yang melibatkan satu pendidikan yang besar, okey, menyebabkan 10 jajahan. Okay, kita mengambil data ataupun kami punya responden itu ataupun siapa yang kami pilih ialah berasas kepada data daripada ICU, okay, daripada IKC dan sebagainya. Okay, itu antara data-data yang kami telah kumpul untuk kami mendapat responden-responden tersebut. Okay, jadi berasaskan kepada data yang kami perolehi, okay, dari sudut taraf pendidikan tu, okay, saya terus menjurus kepada taraf pendidikan dan juga taraf pendapatan. Okay, dalam konteks taraf pendidikan, kebanyakan ataupun majoriti pendidikan ataupun data yang kami perolehi adalah mereka mempunyai taraf pendidikan yang tidak lebih daripada sekolah menengah. Okay, tapi ada dalam kalangan responden kami ataupun ketua isi rumah tu, KIR, sebab kami fokus kepada KIR, yang tidak boleh membaca, menulis dan mengira, sedangkan ini salah satu daripada pendidikan yang asas, iaitu mengira, membaca dan menulis. Jadi ada dalam kalangan secara relatifnya, ada dalam kalangan ketua isi rumah, mereka tidak boleh membaca, menulis dan mengira. Itu perkara yang asas. Jadi dan kebanyakan daripada mereka ni ya memang habis di peringkat menengah, tapi ada juga yang hanya di peringkat sekolah rendah dan juga hanya di peringkat tingkatan 3. Jadi pendidikan itu masih di tahap yang rendah lah. Maksudnya masih tidak memenuhi untuk pendidikan yang lebih baik, okay, di situ. Okay. Jadi dari sudut pendapatannya pula, okay, 10 lebih kurang berapa minit ya? Nak kena ni 10 minit kau macam mana? Apa sila kita open sikit. Teruskan okey, saya teruskan. Masa okey. Okey, dari segi tadi taraf pendidikan. Okey, dari sudut pendapatan dan taraf pendidikan ni dia mempunyai hubungan. Okey, hubungan dalam pendidikan dan juga pendapatan yang mempunyai hubungan. Okey, untuk sebelum tu saya juga ingin maklumkan pada audien dan juga ahli panel. Okey, kemiskinan yang inspect petakan atau pemetaan ni bukan hanya dari sudut pendapatan sahaja. Okey, sebab definisi kemiskinan ni dia banyak. Okey, banyak sarjana-sarjana telah mengemukakan apakah itu kemiskinan, bagaimana nak mengukurnya dan sebagainya. Tapi di inspect kita bukan hanya melihat dari sudut pendapatan ekonominya, tetapi kita melihat dari sudut multidimensi. Maksudnya kita menggunakan dia sebagai modal komuniti atau pemetaan potensi. Di situ kita petakan mereka berasaskan kepada modal. Contohnya pertama kita lebih pada modal insan, modal sosial, modal agama, modal politik, modal semula jadi dan sebagainya. Jadi kita ukur di manakah tahapnya. Itu juga itu pengukuran yang kami ketengahkan di inspect. Okey, di situ. Jadi daripada modal-modal tersebut kami lihat ada sudut modal insannya, modal semula jadinya ada cukup rendah. Okey, cukup rendah dan ini memberi impak kepada kesan juga daripada pendapatan dan juga taraf kehidupan, taraf dari segi pendidikan tersebut. Itu memberi kesan. Okey. Jadi ya memang betul lebih kepada bincangan lebih kepada asal, tapi dalam kemiskinan juga kami petik kepada kategori termiskin, tetapi dalam itu juga adanya kategori asnaf di situ. Jadi kita miskin dan asnaf fakir dan miskin ini tidak boleh dilari dan adanya kesan-kesan yang tertentu. Okey. Jadi itu beberapa perkara lah berkaitan dengan kami punya kajian lah.
Okey, tapi kami tidak hanya mengkaji dari sudut pendapatan ekonomi, tapi kami juga mengkaji dari sudut dimensi-dimensi lain berasaskan kepada pemetaan. Okey, itu. Tapi dari sudut pendapatannya mereka adalah rendah. Okey, malah ada dalam kalangan mereka ketua isi rumahnya hanya memperolehi pendapatan 832 ringgit 9 sen. Itu ketua isi rumah punya pendapatan sebulan. Bayangkan tuan-tuan, ini dah apa orang kata dah jatuh miskin lah, ataupun miskin tegar, miskinnya. Okey, dan ini memberi impak kepada taraf pendidikan. Bukan itu saja, ia tidak berhenti di situ. Okey, kami juga melihat dari sudut ahli isi rumah, ketua isi rumah dan juga ahli isi rumah. Dan kebanyakan ahli isi rumah ni juga mempunyai masalah dari sudut taraf pendidikan. Ada sedikit peningkatan, tetapi masih lagi ada yang tidak boleh membaca, menulis dan juga mengira, kerana kebanyakan mereka ni ialah mereka dah tahu mereka miskin, keluarga mereka miskin, maka tidak boleh memenuhi keperluan pendidikan yang lebih tinggi. Maka itu memberi impak ataupun memberi kesan kepada ahli isi rumah, dan ia menyebabkan kemiskinan itu generasi yang bergenerasi. Rantaian kemiskinan itu sukar untuk diputuskan. Tetapi dalam inspek kita tetap menyelidiki dan cuba untuk membangunkan apakah kaedah-kaedah ataupun intervensi yang terbaik untuk membangunkan komuniti miskin, termasuklah komuniti miskin Asnah itu sendiri. Okay, itu beberapa perkara berkaitan dengan kajian-kajian dilakukan oleh inspek sendiri. Baik, terima kasih Doktor atas perkongsian berkaitan dengan kepada kita tadi. Menarik Doktor. Inspek bukan sekadar melihat kepada paras kemiskinan, tapi melihat juga tentang modal-modal lain seperti modal sinsan, modal sosial dan lain-lain. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan, Unit Perancangan Ekonomi telah menetapkan paras garis kemiskinan pada tahun 2021 pada kadar RM2,208 pada kadar paras kemiskinan pada tahun 2021. Tapi masih lagi ada lagi keluarga-keluarga yang berpendapatan rendah sekitar RM832 Doktor di Kelantan. Itu di Kelantan. Sebab kita buat kajian di Kelantan, jadi fokusnya lebih kurang RM832.9. Itu. Malah saya tambah sikit, ada antara isi rumah, ahli isi rumah yang kurang lagi pada tu. Masya-Allah. Sedangkan mereka dah berhenti sekolah, jadi ada ahli isi rumah yang kurang pada tu. Jadi bagaimana generasi ataupun seterusnya untuk keluar daripada kemiskinan. Betul. Baik. Kita nak beralih kepada panel kita yang kedua, Dr. Faisal. Baik Doktor, kita mengetahui Lembaga Zakat Negeri Kedah pada tahun ini merupakan tahun yang keempat dalam menguruskan sekolah zakat. Dan Zakat Kedah juga mengutamakan dalam dunia pendidikan. Dan hari ini Zakat Kedah menguruskan 3 buah sekolah, iaitu Kolej Agama Sultan Abdul Halim, Sekolah Kesuanan dan Sekolah Ulul Albab serta Mahat Dini Sultan Abdul Halim Mesir. Baik Doktor, bagaimana Doktor melihat kepentingan agenda pendidikan dalam membasmi kemiskinan dalam kalangan pelajar Asnaf di Kedah? Mungkin Doktor boleh share sedikit bagaimana Zakat Kedah mengambil inisiatif untuk mewujudkan sekolah, satu-satunya institusi zakat yang mengurus sendiri sekolah. Mungkin Doktor boleh kongsi kepada kita semua, insyaAllah. Terima kasih. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Mujahid. Terima kasih kepada Dr. Tuan Zukri, sahabat lama. Dulu kerja sekali di UM, kan? Kemudian dia terbang pergi UMT. Kemudian sekarang ni di UMK. Dia yang paling banyak universiti saya rasa. USM, UUM, UMT ke UMK. Kan? Ini antara pengalaman yang cukup luas lah bagi saya dalam bidang kemiskinan dan bidang pembangunan komuniti. Dan ini pagi ni sekadar untuk kita bawa kawan-kawan bincang, melihat, berbahas berkaitan dengan isu-isu kemiskinan, khususnya lah dalam kalangan tokoh-tokoh muda. Jadi berbalik kepada, saya menarik beberapa perbincangan disebut oleh Dr. Tuan Zukri tadi. Di Kelantan ada isi rumah yang mana pendapatan isi rumah mereka di bawah RM800. Ini juga bertepatan lah kalau kita sebut di Lembaga Zakat Negeri Kedah berdasarkan kepada hasil penelitian kita terhadap 13,000 penerima bantuan zakat, 14,000 penerima bantuan zakat, lebih daripada 5,700 isi rumah berpendapatan di bawah RM500.
dan berpendapatan sebanyak 5099, berpendapatan di bawah di antara RM500 hingga RM1000. Bermaksud di sana lebih daripada 10,000 isi rumah yang mendapat bantuan zakat itu berada di bawah pendapatan isi rumah sebanyak RM1000. Jadi seperti yang disebut oleh Dr. Tuan Zukri tadi, kemiskinan itu berkadaran dengan pendapatan, kemiskinan itu dia berkadaran dengan pendidikan. Sudah tentulah di sana kita melihat antara perkara yang penting yang dibincangkan di peringkat Lembaga Zakat Negeri Kedah ialah soal bagaimana pembasmian kemiskinan itu dapat dilakukan melalui zakat. Kalau kita tengok dari sudut pengurusan zakat disebut oleh para ulama, bagaimana dalam konsep kita membiayai pelajar-pelajar dalam membasmi kemiskinan itu, bukan membasmi kemiskinan, pelajar lah. Kalau kita tengok, zakat diharuskan untuk diberikan kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Ini pandangan para fuqaha. Tetapi lebih dalam lagi, para fuqaha membincangkan bagaimana Tuan Al-Qaradawi membincangkan dalam kitab berkaitan dengan pembasmian kemiskinan, menjadi satu tanggungjawab kepada ulil amri menggunakan duit zakat bagi tujuan membiayai golongan fakir dan miskin untuk mencukupkan kehidupan mereka di dalam mendapat pendidikan. Bukan sekadar memberi bantuan dari sudut yuran, tetapi memenuhi dari sudut segala keperluan yang lain. Sebab itulah di sana kenapa dan mengapa kita di Lembaga Zakat Negeri Kedah, Ustaz Mujahid, Dr. Tuan Zukri, kita melihat antara isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat kita adalah kemiskinan itu dia berlaku dalam keadaan ahli Quran, bukan setakat ketua isi rumah, ibu dan anak-anak, mereka bukan sekadar miskin, mereka juga miskin agama. Sebagian besar lah, saya rasa Dr. Tuan Zukri lebih dekat lagi, turun pergi ke rumah, solat pun tak erti, apalah kita nak harap. Kalau dia membaca pun dia tak erti, mengira pun dia tak erti, apa kalau kita nak harap untuk dia baca Quran? Ini kita bukan setakat dia buta huruf 3M, tetapi mungkin 3 kalau dalam institut alif bata kan. ini itu yang lebih kita melihat ke situ. Jadi di peringkat Lembaga Zakat Negeri Kedah melihat bagaimana dalam membasmi kemiskinan, khususnya dalam kalangan asnaf ini perlu satu suntikan. Kerana berdasarkan kepada rambang ataupun pemerhatian kita, orang miskin tidak belajar di sekolah agama, sebahagian besar. Sebahagian besar yang mendapat pendidikan di sekolah agama, sama ada di sekolah agama kerajaan ataupun di sekolah agama rakyat. Kalau di sekolah agama kerajaan ni, kebanyakan pelajar-pelajar di sekolah agama kerajaan adalah berlatar belakangkan golongan-golongan middle class, anak-anak orang pejabat awam, anak-anak orang yang bekerja dan anak-anak golongan-golongan yang mana berpendapatan. Tetapi bagi orang yang tidak berpendapatan ataupun orang yang berpendapatan rendah, mereka juga takkan masuk agama rakyat lagi lah sebab yuran dia tinggi. Jadi bagaimana kita nak membasmi kemiskinan dalam kalangan mereka ini sekiranya tidak diberikan pendidikan agama yang menjadi asas kepada, sebab kalau kita berbalik kepada konsep agama, dalam kajian membasmi kemiskinan ini dibentangkan satu teori dari sudut aspek agama. Bagaimana penekanan agama Islam, agama samawi lah, Islam, Nasrani, Yahudi dan beberapa agama lain seperti Buddha dan agama Hindu, mereka menekankan dari sudut human development ataupun karakter, berkaitan dengan pembangunan karakter itu bermula daripada agama. Sebab itulah kalau kita tengok basic kepada agama samawi, Islam, Nasrani, Yahudi, daripada kecil dia ajar tentang agama untuk membentuk berkaitan dengan karakter building, pembentukan karakter. Tetapi berbalik kepada kita, orang yang miskin ini tidak dibentuk dari sudut agama. Ini yang bukan sebab adalah kalau mak ayah pun tak solat, anak-anak sudah tentu lagi dah tidak akan memberikan kepentingan tentang agama. Sebab itulah kita di peringkat Sekolah Zakat Kedah kita memfokuskan bagaimana memberikan pendidikan agama di peringkat menengah, khususnya lah kepada golongan-golongan pelajar daripada kalangan pelajar-pelajar asnaf. Sekurang-kurangnya kalau balik ke rumah, dia boleh ajak mak ayah dia semayang. Ataupun kalau dialah bakal pencetus, nukleus yang akan mencetus perubahan dalam keluarga dia. Kerana kita melihat di sana itu, ianya bermula daripada, sebab disebut oleh baginda Nabi SAW, kadal faqru an yakunu kufran. Sesungguhnya kemiskinan itu hampir kepada kekufuran. Jadi di sana kita melihat aspek penting yang kita tekankan di sini. Sebab itulah aspek pendidikan ini kita cuba ambil dan lebih mendalam lagi aspek kemiskinan yang dilihat, disebut oleh Dr. Tuan Zukri tadi, dilihat daripada pelbagai dimensi.
kemiskinan, kesejahteraan, akses kepada perubatan dan sebagainya. Begitu jugalah dari sudut akses kepada pendidikan golongan miskin ini bukan dilihat hanya akses kepada untuk mendapat sijil semata-mata, tetapi bagaimana kita melihat perlunya satu keadaan, perlunya satu tindakan. Kita keluarkan dia daripada rumah dia, duduk di satu tempat, kita bina dari sudut karakter, kita bina dari sudut dalaman internal, kemudian kita bina dari sudut pemikiran. Sebab itulah yang cukup pentinglah dalam kita bercakap soal pendidikan. Semua pun kita tahu mana-mana negara yang mana kadar pendidikan, akses kepada pendidikan tu rendah, negara tu merupakan negara yang miskin. Tetapi bila negara tu bergerak kepada negara membangun kelas tinggi ataupun negara-negara yang bersifat negara maju, akses kepada pendidikan itu mudah untuk mereka dapat. Jadi saya rasa setakat itulah perkongsian saya untuk round yang pertama ni. Saya serah kembali kepada tuan moderator kita, insya-Allah. Terima kasih Dr. Faisal atas perkongsian sebentar tadi, menarik Dr. Bagaimana Dr. kongsikan kepada kita semua, Zakat Kedah fokuskan pendidikan untuk membasmi kemiskinan. Kerana dengan didikan agama lah, kita mengharapkan supaya anak-anak pelajar kita ni menjadi agent of change, sebagai agent perubahan. Dan mereka ni lah kita mengharapkan impian kita supaya anak-anak pelajar nanti bila habis tamat pengajian, mereka lah menjadi perubahan kepada keluarga, bukan sekadar keluarga, tetapi membuat perubahan kepada komuniti dan akhirnya kepada negara, insya-Allah. Baik, kita nak beralih lagi soalan kita kepada panel kita, iaitu kepada Dr. Tan Zukri. Baik Tan, Dr. Tuan, pada awal tahun 2021 kita dikejutkan dengan satu penemuan kajian daripada ahli pengkaji Inspek mengenai kemiskinan digital. Bagaimana Dr. Tuan Zukri melihat kemiskinan digital ni memberi kesan terhadap pendidikan pelajar-pelajar asnaf? Silakan Doktor. Okay, terima kasih pada Guru soalan tu. Okey, saya nak bersetuju dengan apa Dr. Faisal tadi. Okey, nak menambah sedikit. Memang betul dalam kita mapping modal-modal komuniti, ada salah satunya ialah modal agama. Dan memang modal agama dalam kalangan B40 ataupun miskin Kelantan adalah agak miskin. Okey, sederhana rendah. Itu antaranya. Okey, itu jadi memang saya setuju. Okey, memang agama salah satu daripada pelengkap ataupun keseluruhannya adalah untuk membangunkan komuniti miskin secara holistik dan sebagainya. Okey, jadi berbalik kepada soalan berkaitan dengan kemiskinan digital. Okey, sekarang ni memang dah ledakan, sebenarnya dah lama ledakan 4IR, industri teknologi 4IR, maka ledakan tersebut telah memberi impak secara keseluruhan, bukan hanya dari sudut individu saja, tetapi juga dari sudut makro, itu dari segi globalnya. Okey, dan sebenarnya ledakan teknologi ni kita tak akan boleh lari, dan kita tak boleh dia tetap akan bersama dengan kita, melainkan kalau kita menolaknya. Okey, tapi untuk peradaban ataupun kemajuan yang lebih baik, maka kita tidak boleh terpisah daripada ledakan teknologi ni, termasuklah dari sudut digital. Sekarang ni kalau kita tengok sekarang ni dengan realiti sekarang, berlakunya pandemik COVID-19. Jadi banyak ilmu-ilmu ataupun penyampaian sekarang berasaskan kepada maya, termasuklah di sekolah. Seperti mana yang kita bincangkan di sudut pendidikan, PDPR daripada rumah. Dan sebenarnya ia memberi impak sama ada dari sudut positif ataupun negatif. Dan daripada pendidikan saya dalam pelan pembangunan pendidikan 2013 hingga 2025 juga menekankan berkaitan ICT. Bagaimana penyampaian satu ilmu nak sampai kepada pelajar-pelajar berasaskan kepada teknologi ICT itu sendiri. Jadi kalau kita lihat kepada kemiskinan ni, digital tu, kalau kita tidak pakar ataupun tidak biasa menggunakannya akses dan sebagainya, kita boleh ke arah kepada menjadi kemiskinan digital. Kemiskinan digital ni dia bukan hanya berkisah berkaitan juran sahaja. Kemiskinan digital ni dalam konteks kita melihat dalam konteks keupayaan yang minimum. Maksud saya ialah melibatkan diri minimum dalam kita nak melibatkan diri dalam dunia digital, termasuklah keupayaan dari sudut
perkakas, okey, peranti dan sebagainya, komunikasi dari sudut akses dan juga dari sudut manfaat. Okey, itu antara elemen-elemen yang mana menjurus kepada kemiskinan digital itu berlaku. Okey. Jadi dalam konteks individu ataupun isi rumah yang tadi kemiskinan B40 ataupun yang miskin ni, maksudlah golongan asnah yang sememangnya kita tahu seperti mana yang saya maklum sebelum ni, pendapatan dan juga taraf pendidikan mereka agak rendah. Okey, jadi antara aspek-aspek yang menyebabkan mereka terkesan adalah dari sudut pengetahuan tentang teknologi. Okey, pertama pengetahuan mereka. Okey, jadi pengetahuan mereka ni agak terhad. Okey, agak terhad kerana keperluan mak ayah mereka, okey, terpaksa memenuhi keperluan asas, itu makan, minum dan juga kesihatan. Okey, malah kesihatan sendiri pun masih lagi dalam kalangan miskin asnah ni masih keluarga mereka tidak boleh penuhi. Okey, dan dari sudut pengetahuan itu maksudnya pengetahuan mereka agak terbatas, agak terhad. Okey, kerana dengan pendidikan mereka yang masih rendah. Okey, ada yang masih tidak boleh membaca, menulis dan mengira. Jadi pengetahuan mereka menyebabkan kemiskinan digital itu berlaku. Dan yang kedua ialah dari sudut keupayaan untuk menggunakan digital itu. Okey, keupayaan mereka mereka dah tak tahu pasal berkaitan dengan teknologi itu. Kedua ialah berkaitan dengan keupayaan mereka untuk menggunakan, kekerapan mereka guna. Malah ada dalam kalangan responden tidak tak ada pun mobile telefon dan sebagainya ataupun memang tak pernah guna. Okey. Jadi macam mana mereka nak memberi kefahaman ataupun nak membantu anak-anak mereka? Okey, yang ketiga ialah akses dari sudut kemudahan digital, itu akses dari segi jaringan, dari segi internet dan sebagainya. Masa kita nampak contoh-contoh dalam didada akhbar ataupun bahan bacaan menunjukkan bahawa terpaksa mencari line internet coveragenya sampai nak pokok, terpaksa pergi berada di atas jambatan antara sungai, ada jambatan, mereka terpaksa duduk mencari dan sebagainya. Itu ada sudut aksesnya, dan keterhadan untuk menyediakan, dan sebenarnya ialah terhad untuk penyediaan dari sudut teknologi digital itu sendiri. Itu dalam kelompok asnah ataupun kelompok B40 miskin itu sendiri. Jadi perkara-perkara ini menyebabkan mereka menjurus kepada ataupun ada aspek-aspek ini, maka mereka dikenali sebagai kemiskinan digital. Malah kemiskinan digital ni sebenarnya kalau kita lihat, dia bukan hanya di luar bandar, tetapi juga di bandar. Mana adakah satu kajian daripada UNDP menjelaskan bahawa 8 daripada 10 hanya yang boleh akses, dan 2 tu tak boleh akses dari segi internet, teknologi maklumat dan sebagainya. Jadi ini antara kebimbangan atau kerisauan yang perlu kita faham, okey, kita amati dan sebagainya. Okey, jadi sebenarnya kemiskinan digital ni dia menyebabkan istilah yang saya boleh nyatakan di sini ataupun lebih kepada tertekan dan ditekan. Okey, tertekan, tertekan. Anak asnah ni ataupun keluarga tu malah dia pula ditekan, tertekan dan juga ditekan. Itu antara saya rasa kita nampak apa yang terjadi pada mereka lah. Okey, jadi contoh saya masuk sikit berkaitan dengan data tadi yang kita dapat daripada pemetaan kemiskinan di Kelantan. Okey, dari sudut telefon antaranya kita tanya berkaitan telefon pintar, data internet, komputer dan tablet, malah puratanya 50% tidak pernah menggunakannya ataupun tidak pernah mendapat peluang untuk menggunakannya. Itu kerisauan yang perlu kita lihat. Okey, sebab kita tak mahu pendidikan itu memang bentuk pendidikan dulu dalam bentuk fizikal, sekarang bentuk maya. Jadi pendidikan itu sepatutnya dia tidak ada batas. Okey, kalau dari sudut maya sekarang, dari sudut teknologi, sepatutnya itulah keterbatasan itu dah boleh dipecahkan. Maksudnya ilmu itu boleh sampai, tapi disebabkan aspek-aspek yang sebut tadi menyebabkan dia terhad. Okay, dia tidak mendapat pendidikan sempurna dan sebagainya. Okay, disebabkan faktor keperluan yang perlu dipenuhi, penuhi keperluan perut dulu, contoh gitu. Okay, makanannya, okay, itu mereka perlu fikirkan dulu. Okay, jadi
Itu antara beberapa perkara yang cuba untuk kita tengahkan, apa yang cuba saya cuba tengahkan untuk membagi faham berkaitan dengan kemiskinan digital ini. Okey, mungkin kita boleh sambung sepan, insya-Allah. Terima kasih Doktor. Doktor, kelompok Asnaf ni tidak mempunyai alat kelengkapan digital, menyebabkan para pelajar sedikit sebanyak memberi kesan kepada pendidikan mereka, sebab dalam kita mengetahui wabak COVID-19 ni sedang melanda di seluruh dunia dan kita pun tak tahu lagi wabak COVID-19 ni bila akan tamat, Doktor, betul? Dan ini sangat memberi kerisauan kepada para waris, kepada para guru, dan juga guru-guru pun risau macam mana nak mengajar anak-anak pelajar Asnaf ni yang tak ada alat kelengkapan digital, yang tak ada internet di rumah. Dan ini menyukarkan para guru untuk mengajar pendidikan kepada golongan Asnaf. Baik, kita kembali kepada panel kita, Dr. Faisal. Mungkin Dr. Faisal boleh kongsikan kepada kita melihat bagaimana inovasi baru dalam dunia pendidikan ni dalam pasca COVID-19 ni. Mungkin Doktor boleh kongsikan kepada kita untuk memberi inovasi dalam pendidikan dalam fasa COVID-19 ni. Silakan Doktor. Terima kasih kepada Saudara Mujahid atas moderator kita pada hari ini. Saya tertarik apa yang disebut oleh Dr. Tuan Zukri tadi berkaitan dengan kalau orang miskin ni, dia berbalik kepada teori Maslow lah kan. Kita bercakap soal self-actualization, tentang penghargaan kendiri. Kita bercakap soal self-esteem, kepuasan kendiri ataupun soal kasih sayang, keselamatan. Tetapi berbalik tidak di sana sudah tentulah dia akan bermula dari sudut memenuhi keperluan dari sudut biological. Mak pak bukan dia tak sayang anak, kan? Bukan dia tak mau menghargai anak-anak, tetapi perkara yang lebih penting adalah dia memikirkan apakah yang nak diisi masuk dalam perut anak-anak itu sendiri. Sebab itulah kalau kita tengok disebut kajian tadi 2 daripada 8 tidak mempunyai kemudahan untuk akses kepada jaringan internet, mungkin kajian UNDP di bandar itu. Ya, di bandar. Bermaksud di sana orang di luar bandar dengan di bandar mereka berkongsi, sebahagiannya lah kemiskinan bandar itu mereka berkongsi masalah yang sama dengan kemiskinan luar bandar, cuma rasionya lah mungkin di luar bandar itu lebih tinggi. Kan dia sebut akses kepada jaringan internet. Berbalik kepada keperluan inovasi ataupun ledakan penambahbaikan pendidikan itu, sukalah saya nak sorot sejarah dari sudut pengajian di dalam tradisi Islam lah. Kalau kita berbalik kepada zaman baginda Nabi SAW, kita boleh melihat bagaimana tradisi ilmu itu dia berpindah daripada Nabi kepada para sahabat secara bersemuka. Apa perlu disebut sebagai talaqi musyafahah. Para sahabat duduk bersama dengan baginda Nabi SAW di peringkat awal Islam di rumah Arqam bin Abi Arqam di Mekah secara berkelompok. Kemudian bila bergerak ke Madinah, Masjid Nabawi itu dijadikan sebagai universiti umat pada ketika itu, di mana ilmu-ilmu itu diberikan oleh Nabi secara bersemuka oleh baginda Nabi SAW kepada para sahabat. Kemudian selepas kewafatan baginda Nabi SAW, tradisi keilmuan itu juga berkembang. Ilmu-ilmu itu dikembangkan oleh para sahabat Nabi dalam kalangan para sahabat yang alim. Sebagai contoh Sayyidina Umar Al-Khattab yang meriwayatkan hadis. Sebagai contohnya Abu Hurairah yang menjadi periwayat hadis yang paling banyak, yang duduk dekat dikenali sebagai ahli sufah, yang duduk kerja dia memang mengaji, duduk dekat dengan kawasan ahli sufah di Masjid Nabawi, belajar dengan baginda Nabi SAW, kemudiannya menyampaikan ilmu kepada para sahabat yang lain dan dalam kalangan golongan tabi'in. Kemudian tradisi ilmu berkembang, tabi'in, tabi'in, sampailah kepada zaman-zaman ulama-ulama golongan-golongan seperti Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan sebagainya. Untuk menuntut ilmu, mereka mengambil perjalanan yang jauh. Kita tengok Imam Bukhari daripada Bukhara menuntut ilmu, datang bertemu dengan ulama-ulama besar untuk menuntut ilmu. Kan? Kemudian ilmu itu berkembang lagi. Kita lihat bagaimana satu peristiwa yang dinukilkan oleh Dr. Sa'al Qardawi di dalam mempertimbangkan keutamaan ilmu apa yang kita perlu tuntut, apakah perkara yang perlu kita fokus. Dr. Sa'al Qardawi membentangkan satu kisah bagaimana seorang lelaki di Iraq datang berjumpa dengan Imam Malik, bertanya soal hukum, apakah hukum sekiranya terkena darah nyamuk, sah ataupun tidak ibadat. Lalu disebut oleh Imam Malik ketika mana orang sedang membunuh
orang kata apa, ahli keluarga Nabi, kamu datang pada aku bertanyakan soalnya mau, soal benda kecil. Nah, abang kata akses kepada maklumat tu jauh, sukar. Baghdad nak datang ke Madinah memakan masa 23 jam. Kemudian ilmu kisah tu berkembang lagi. Kalau kita tengok bagaimana ulama-ulama awal di tanah Melayu, Tok Janggut, Datuk Abdul Rahman Limbo, mengembarak untuk mencari ilmu. Bahkan kita pada ketika itu sekiranya bertanya satu hukum, nak cari tok guru payah. Kan? Terpaksa nak telefon payah, telegram tak ada, WhatsApp lagi tak ada. Kan? Di peringkat awal, pakar rujuk kepada masyarakat pada ketika itu adalah tok guru pondok. Di Kelantan, di Terengganu, di Kedah, di Patani dan sebagainya. Mereka nak dapat ilmu pergi ke Mekah. Dunia berkembang. Dibuka sekolah. Kita dapat ilmu di sekolah. Tetapi perkembangan ilmu juga boleh dikatakan secara teoretikalnya berkadaran dengan perkembangan teknologi. Kalau kita tengok hari ini dari sudut sekiranya dulu ilmu itu dituntut talaqi musyafahah dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkembang. Hari ini dengan ledakan ekonomi atau ledakan digital yang ada, sudah tentulah di sana perlunya satu modifikasi atau pengubahsuaian terhadap kaedah bagaimana ilmu itu dituntut. Kenapa? Berdasarkan kajian yang dibuat terkini. Kalau dululah Dr. Tuan Zukri Mujahid, tahap cerapan pelajar, anak-anak kita ni terhadap ilmu, bukan cerapan akses terhadap ilmu, terhadap maklumat itu berbeza. Kalau saya dulu, saya kecil, saya tak boleh akses ilmu-ilmu yang di luar kita punya border. Sebab tu saya ingat ketika mana saya masuk universiti, nak buat assignment, terpaksa pergi ke library, buka kitab. Kerana Maktabah Syamilah, platform online ni masih lagi di peringkat awal. Sehingga universiti terpaksa buat kursus literasi maklumat. Mengaji tentang OPEC, dan sebagainya. Macam mana cara nak cari nombor ISBN dan sebagainya. Tetapi hari ini, kajian dibuat, kanak-kanak seawal 7 tahun, boleh akses kepada maklumat seperti mana orang dewasa. Mungkin orang dewasa ni mungkin dikongsi oleh Tuan Siraj baru ni lah dalam webinar kita baru ni. Saya terfikir juga lah bagaimana anak saya sendiri bila mana berlakunya kisah kapal tenggelam di Indonesia baru umur 7 tahun, darjah 1, dia boleh analisis jenis-jenis kapal selam dibuat di mana, negara mana. Bila mana berlakunya peperangan di Palestin, dia boleh analisis siapanya Zionis, siapanya Palestin, siapanya Amerika Syarikat, kekuatan tentera, kekuatan dan sebagainya. Tanya daripada mana dia dapat maklumat? Daripada Google, daripada YouTube. Berbeza kita dengan anak-anak kecil. Kalau kita tengok dari sudut ranking hasil carian maklumat di dalam dunia digital ini, tempat pertama Google, tempat kedua adalah YouTube. Itu enjin carian tertinggi. Tetapi berdasarkan kepada average umur, mencari maklumat di Google itu adalah golongan-golongan dewasa. Tetapi yang mencari pencarian maklumat di Google, di YouTube ini adalah kanak-kanak. Sebab itu cara orang dewasa mencerap maklumat, mereka membaca. Kanak-kanak mencerap maklumat melalui video. Jadi dia buka, dia tengok, dia lebih cepat. Sebab itulah bila kita sebut di sana, dalam dunia berasaskan kepada digital ini antara satu masalah lah Tuan Zukri. Saya rasa masalah ni bukan sekadar masalah cikgu. Masalah ni juga adalah masalah pelajar-pelajar di sekolah. Kalau kita mengaji master ataupun master lah khususnya lah, degree ni jarang. Kita selalu terdedah dengan open book test. Bila kita masuk periksa, lecturer kata kita hari ni kita buat open book test. Semua seronok tepuk tangan. Hari ni kita masuk open book test. Lecturer kata bukalah buku. Kemudian kita buka buku, satu jawapan pun tak ada. Kita terpaksa menjawab berasaskan kepada kemahiran kita menganalisis data yang ada di dalam buku tersebut. Kemudiannya bila berlaku dunia, kita berbalik kepada hari ini, isteri saya sebutlah, dia kata kami pening hari ini bagaimana nak buat periksa kepada pelajar-pelajar sekolah menengah. Kan? Bila kita bagi, ada orang yang tidak ada akses internet, yang miskin. Ada orang yang ada akses internet. Tetapi isu yang sama kita sepakat ialah bagaimana nak memastikan budak-budak tidak menipu dalam menjawab persoalan. Menjawab soalan peperiksaan. Ini berbalik kepada kita lah bagaimana baru ini dikomunikan oleh Dr. Syed Salim. Dia kata bagaimana di Eropah, di Mesir dan sebagainya masuk universiti seawal umur A-level umur 16 tahun. Kita nak kena menilai berkemungkinan sistem pembelajaran dan pengajaran dan penilaian peperiksaan di peringkat kita 4, kita 5 itu mungkin perlu diubah. Sekiranya kalau kita tengoklah anak-anak kita tertekan nak menghadapi peperiksaan. Sistem peperiksaan percubaan, pertengahan tahun dan sebagainya menggunakan kaedah dia boleh jawab di rumah dan dia berhak untuk tipu.
Kan? Tetapi sekiranya dia masuk ke perasaan sebenar, ini menjadi satu cabaran kepada anak-anak kita. Sebab itulah mungkin kaedah, saya tak pasti sebab kalaulah dikatakan COVID ini akan siapa, WHO kata berkemungkinan akan selesai 2023. Bermaksud di sana berapa generasi? Generasi 2020, 2021, 2022, 2023, 4 tahun. Pelajar yang belajar PDPR pada tahun pertama 2020, dia akan berada di tingkat 4 dan dia akan calon pertama SPM yang memang fully PDPR adalah pada tahun 2025. Sudah tentulah di sana cabaran itu cukup besar. Kalaulah kita tidak boleh melihat, kita tak boleh buat prediction terhadap sistem pendidikan kita, sudah tentulah di sana kita akan berhadapan dengan satu generasi yang disebut sebagai generasi yang lost, yang agak sukar untuk mereka orang apa? Yalah, nak diterjemahkan tu bagaimana kita berfikir secara bersamalah. Sebab itulah kaedah dia saya sebut tadi dalam peringkat awal pembincangan kita. Kalaulah peringkat awal pendidikan kita memfokuskan kepada teori behaviorism berasaskan kepada Pavlov, pembelajaran berasaskan kepada tingkah laku, naik kepada pembelajaran berasaskan kepada kognitif, pemikiran. Hari ini bagaimana satu teori pendidikan yang berasaskan kepada kognitivism, mereka boleh menggabungkan keseluruhan maklumat yang ada. Kalau dulu kita nak nombor telefon kita kena hafal tu, Tuan Zukri. Contoh kita berapa nombor telefon hang? 013 200 4040 contohlah. Sekarang ni kita boleh sebut sat nombor telefon sendiri pun hantar hang. Sebab kita pun tak hafal. Kan? Sebab sistem sokongan yang duduk di sekeliling kita tu membantu kita untuk kita mempercepatkan kerja kita. Kan? Sebab itulah kita nak kena mengenal pasti apakah maklumat penting yang patut diproses masuk dalam minda, apakah maklumat yang tak penting untuk kita akses masuk ke dalam minda. Ini antara cabaran-cabaran kita lah. Walaupun saya bukan orang pendidikan, tetapi bila kita duduk dalam dunia student, semua orang merungut benda yang sama. Baru ni terlibat dalam program diploma pendidikan guru, ucapan pengarah pun sebut benda sama. Kita menghadapi kesukaran, kita menghadapi kepayahan dalam pendidikan sebab PDPR. Tak dapat tidak Tuan Zukri, kalaulah COVID ni dia boleh berlaku pada tahun 2028, dia mengulangi peristiwa pada tahun 2011, berlakunya SARS, berkemungkinan dia boleh repeat setiap 7 tahun. Dia akan repeat. Kalaulah sekiranya pengulangan itu berlaku, kalaulah sistem pendidikan kita masih lagi tak dapat nak adapt pembelajaran secara maya ini, sudah tentulah di sana akan berlaku satu jurang di antara generasi ke satu generasi. Sebab itulah kita rasa dengan akses maklumat yang cepat, dengan maklumat yang lambakan maklumat yang cukup banyak. Sebagai contohlah Tuan Zukri, dulu kalau nak buat forum macam ni, kita ni memang terpaksa beli buku baca, tetapi hari ni kita Google jurnal, 10,000 jurnal, 20,000 jurnal, boleh duduk depan kita boleh baca, nak baca tak mau baca saja. Sebab tu hanya orang terkejut boleh buat PhD tanpa pergi library. Sebab dia tak tahu. Kan? Sistem repository untuk jurnal tu berlambat, EBSCOhost, Emerald dan sebagainya tu dia boleh supply jurnal-jurnal kepada kita untuk kita baca dan kita rujuk dalam pendidikan kita ini, yang saya rasa wallahu alam, tetapi kita boleh fikirkan secara bersama adakah sistem pendidikan ini, dan kalau kita boleh melihat pembentukan ini Tuan Zukri, ini mungkin saya boleh sebab Tuan Zukri orang pembangunan komuniti. Kalau di China, saya baca satu kajian berkaitan dengan bagaimana China pasca moden di dalam membentuk generasi. Di China ni dia ada 3 generasi Tuan Zukri. Generasi pertama, generasi era 70-an dan ke bawah. Generasi ini generasi komunis yang ditadbir secara komunis. Jadi mereka hidup memang berdisiplin. Pakai baju putih ataupun dia berdisiplin lah. Dia takut kepada pemerintah. Generasi kedua, generasi 80-an ke 90-an. Generasi yang mana isi rumah dikawal. Polisi satu rumah satu anak. Jadi menyebabkan generasi yang lahir di era 80-an, generasi bersifat keindividuan, individualistik. Dia tak menghargai orang sebab dalam rumah tu dia seorang. Kan? Ini kalau kita boleh baca lah. Dan pola ketiga, generasi yang lahir era 90-an, era komunis mengamalkan dasar terbuka, laissez-faire, ekonomi.
Generasi ini, bila dibuat kajian ketiga-tiga ini, generasi pertama, kedua dan ketiga, generasi pertama cenderung kepada kerja kerajaan. Generasi kedua pun dia cenderung kepada untuk bekerja bersama kerajaan. Tapi generasi laissez-faire, bila dibuat kajian, 50% mereka berfokuskan kepada keusahawanan. Saya nak sebut apa? Sudah tentulah di sana generasi yang lahir daripada PDPR ini. Pemikiran dia beza dengan kita, Tuan Zukri. Ya. Kita kan 18 tahun lagi kita tak tahu dia pun nak jadi apa ni. Saya beri contoh lah kan. Budak-budak kita ni dia suka main game Roblox. Murder. Dalam game tu dia menceritakan bagaimana strategi untuk bunuh orang. Macam mana nak buat penipuan dan sebagainya. Saya nampak bila anak-anak kita main, dia pandai cheat kita. Dia pandai untuk buat strategi yang kita. Saya kata kalau kecil kita ni dia beli strategi dengan aku. Tak mustahil loh. 10 tahun akan datang generasi yang berkembang daripada situ. 20 tahun akan datang. Mereka ni generasi yang memang kritikal. Kerana mereka terdedah dengan ledakan maklumat. Nah, ini yang kita nak kena. Sebab mereka matang sebelum akal mereka matang. Ini satu benda lah. Ini pola yang mungkin kita boleh fikirkan secara bersama. Sistem pendidikan tak dapat tidak dia kena berubah. Sebab generasi berubah. Kalau lah kita nak pergi ke Putrajaya dulu kita boleh naik kita lah peringkat awal naik bas. Kita boleh pilih sama ada nak naik kereta api. Hari ni naik kapal terbang. Kan semalam pun dah keluar berita bagaimana satu syarikat dah mula mengeluarkan pesawat supersonik yang mana yang ditamatkan dulu Concorde, hari ni dah keluar baru dah. Perjalanan 8 jam dipendekkan kepada 3 jam. Ini generasi yang ada. Jadi saya rasa setakat jawapan saya tak tahu itu soalnya. Tak dapat tidak saya berpegang kepada tak dapat tidak. Sistem kita kena berubah. Kita nak kena meraih situasi yang mungkin akan berulang dan terus berulang. Dan kita juga nak meraih generasi yang mungkin cara fikir mereka dah tak seperti mana sama dengan kita, insyaAllah. Terima kasih Dr. Faisal atas perkongsian sebentar tadi. Bagaimana Dr. mengupas bagaimana pro and con ada digital dengan tak ada digital. Dua-dua memberi kesan. Kalau yang dunia sekarang ni, anak-anak pelajar kita ataupun adik-adik kami ni, mereka terdedah dengan dunia internet, dunia yang serba luas, daripada game, daripada nak cari data, nak cari maklumat, semuanya terbuka luas. Dan kontra juga kepada anak-anak pelajar kita yang asnaf yang tidak ada digital juga memberi kesan. Jadi dua ni ada dua aspek yang kita perlu nilai dan kita perlu tengok. Baik, sebelum kita lihat dulu komen-komen yang ada di Facebook. Terima kasih rakan-rakan Facebook yang masih lagi setia bersama kita. Bersama kita dengan Prof. Razali Osman, Tahniah UMK. Terima kasih Prof. Bersama juga Ustaz Khairi, Ustaz Wah Ashraf daripada Sekolah Zakat dan rakan-rakan Facebook yang lain. Terima kasih banyak atas komitmen terus setia bersama dengan kita sehingga ke sekarang ini. Baik, untuk pusingan yang terakhir, mungkin pusingan penutup, mungkin pada Dr. Tan Zukri ataupun Dr. Faisal boleh kongsi bagaimana pihak Inspek membantu para pelajar dalam dunia pendidikan dan juga bagaimana Sekolah Zakat untuk membantu anak-anak asnaf pelajar untuk mendapatkan pendidikan walaupun dalam pasca COVID-19 dan seterusnya memberi kesimpulan kepada kita semua, insyaAllah. Dimulakan dengan Dr. Faisal dulu, mungkin boleh kongsi kepada kita, insyaAllah. Kalau kita lihat berbalik kepada persoalan bagaimana inisiatif yang dibuat oleh Lembaga Zakat Negeri Kedah, kita melancarkan program iDigital yang mana hasil kita punya carapan, sebahagian besar pelajar-pelajar kita ni dia berkongsi peranti betul. Sebagai contoh lah, saya tak pastilah mungkin itu boleh bentangkan nanti berkaitan dengan tahap akses maklumat secara lebih terperinci di kalangan pelajar UMK. Tapi realitinya di sekolah kita, pelajar-pelajar tidak mempunyai peranti. Yalah, saya berbalik pada apa yang doktor sebut tadi, mak pak ni fikir nak makan apa aja. Kan? Tetapi kita di peringkat Lembaga Zakat kita belanja lebih dari RM700,000 untuk sekolah zakat khususnya bagi menyediakan kemudahan peranti kepada cikgu-cikgu. Jangan kita terkejut. Kemudahan peranti ni bukan kata pelajar yang tak cukup strong, guru-guru pun perlu diberi akses, beri bantuan. Termasuklah guru-guru sekolah-sekolah di peringkat agama ayat dan sebagainya lah. Yang keduanya bantuan untuk akses jaringan internet. Tapi menjadi masalah jugalah daripada peringkat kita. Sebahagian pelajar kita ni berada di luar bandar, di mana rumah mereka lain pun tak ada. Jadi ini cabaran. Tetapi di sana saya sebutlah, kita mengharapkan dengan inisiatif yang kita buat ini memberikan satu pembinaan, membangunkan
memberi ruang kepada pelajar-pelajar sekolah zakat untuk mereka bersaing dalam dunia pembelajaran secara atas talian itu sendiri. Tetapi tak dapat tidaklah di sana sudah tentulah kita mengharapkan penambahbaikan daripada pihak kerajaan di dalam menyediakan prasarana kerana berdasarkan kepada kajian generasi-generasi muda ini, mereka tidak, kalau kita tengok dari sudut penerimaan dan penggunaan teknologi ni, antara kajian PhD saya berkaitan dengan penerimaan dan penggunaan teknologi dalam kalangan generasi muda, terdapat beberapa dimensi yang diukur. Antaranya, adakah generasi muda menggunakan teknologi untuk meningkatkan prestasi mereka? Ya. Adakah mereka menggunakan sebab mereka sangat mudah dapat maklumat? Ya. Adakah mereka guna disebabkan pengaruh sosial? Tak. Mereka guna bukan sebab orang mempengaruhi mereka. Mereka guna sebab benda itu ada di kalangan mereka. Tetapi apa yang menghalang mereka untuk menggunakan teknologi adalah disebabkan masalah ketersediaan peranti dan ketersediaan jalur lebar untuk memberikan ruang dan peluang kepada mereka untuk mengakses maklumat tersebut. Jadi inilah kita kena fikirkan cara bersama bagaimana untuk memberikan, meluaskan lagi jaringan ataupun kemudahan kepada pelajar-pelajar kita, khususnya golongan B40 miskin, boleh mendapat kemudahan untuk mereka mengakses maklumat. Mungkin kita boleh kembangkan kepada dana zakat, wakaf, crowdfunding, sedekah, infak dan sebagainya. Inilah cukup kita menggalakkan kepada masyarakat. Di sekolah zakat kita buka platform Asnaf Care di bawah zakat lembaga zakat Negeri Kedah untuk masyarakat menyumbang khusus bagi tujuan penyediaan peranti dan kemudahan jalur lebar itu sendiri, Dr. InsyaAllah. Masih Dr. Faisal, saya sedikit menjelah Dr. Tuan sebab ada soalan daripada Facebook daripada Prof. Razali Osman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tahniah kepada penulis dan perkongsian inovasi zakat dalam menumpang kemelaratan kemiskinan dalam pendidikan. Jika tiada halangan, mungkin penulis boleh memberi pencerahan tentang elemen pemantauan dana zakat kepada penerima manfaat agihan dalam kalangan mereka yang menuntut ilmu. Maknanya pemantauan yang dihubungkan dengan outcome hasil dari pendidikan tadi dalam bentuk pencapaian grade CGPA. Mungkin Dr. Faisal kot nak mencelah ke soalan tadi, tapi Hassan dah menjawab tadi soalan. Kalau measurement ataupun kita di peringkat lembaga zakat, kita ada beberapa kumpulan sasar. Kalau kita punya daripada peringkat IPT, kita ada beberapa kelompok lah, sekolah menengah, sekolah rendah, sekolah IPT dan di sekolah zakat. Jadi di sekolah zakat kita punya monitoring, sudut pencapaian dimonitor oleh kaunselor. Itu yang pertama lah. Kalau dari sudut program-program khususnya IPT, kita ada program-program yang boleh disebut sebagai soft skill. Sebelum pelajar dapat beasiswa, kita akan bagi training. Kemudian pelajar-pelajar akan dimonitoring berdasarkan cuti semester mereka balik, kita akan ada program-program pembangunan. Cuma sekarang tersekat disebabkan COVID. Dan mereka juga dilatih sebagai volunteer ataupun sukarela zakat Kedah. Bila contoh mereka balik cuti semester, kita ada program, kita akan bayar kepada mereka satu hari ikut token lah kepada pelajar-pelajar tadi untuk mereka memberikan sumbangan secara sukarela, tetapi kita akan bagi duit token sebagai mereka punya duit minyak tambang dan sebagainya. Yang ketiganya, pelajar-pelajar yang mempunyai masalah akademik, kita akan buat consultation. Ini antara benda-benda yang kita buat. Kita akan setiap semester kita akan dapat result yang mana yang kita buat counselling kelompok dan counselling individu. Masih saya ingat lagi lah satu ketika ada seorang pelajar ni memang dia drop out 2-3 kali. Jadi kita tak pasal panggil konsult. Panggil. Ini antara beberapa lah kaedah monitoring yang kita buat dalam nak memastikan bantuan kita kepada golongan-golongan pelajar miskin itu berjaya mencapai sasaran dan berjaya untuk mengeluarkan mereka daripada kemiskinan dan memastikan mereka mendapat kecemerlangan di dalam bidang pendidikan mereka. Cuma kita ke arah bagaimana dulu kita memilih kemiskinan pelajar cemerlang untuk ditaja daripada peringkat ijazah. Jadi kita meletakkan satu standard mesti result sekian. Tetapi apa yang berlaku adalah golongan-golongan miskin ni, Dr. Tuan Zukri, mereka tak cemerlang outstanding betul-betul. Contoh kita letak matematik first class, tak semua orang miskin akan dapat first class. Jadi kita terpaksa mencari satu jalan bagaimana nak memastikan golongan-golongan miskin ini mereka mendapat peluang belajar dalam keadaan mereka ni bukan outstanding. Kalau kita pilih outstanding memang adalah Mara, Mada di Kedah, bank dan sebagainya. Jadi kita terpaksa, itu sebut tadi, kita terpaksa menggunakan kaedah Multi-Dimension Poverty Index, MPI. Melihat bukan sekadar struktur pencapaian akademik,
Tetapi di sana kita juga melihat bagaimana dari sudut isi rumah ke tahap ketua isi rumah, pendidikan ketua isi rumah, bagaimana tahap keadaan rumah mereka, bagaimana tahap kesihatan mak ayah mereka. Sekiranya kita tak bantu mereka, mereka tidak akan dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Ini antara aspek yang kita terpaksa pertimbang di dalam penentuan hadul kifayah melihat kepada pembangunan pelajar-pelajar asnaf itu sendirilah. Jadi saya sebut agak rumit untuk kita cerita berkaitan dengan pengukuran itu, tetapi kita cuba usaha yang terbaik untuk memastikan golongan-golongan pelajar miskin tadi, mereka ini dimonitoring sehabis baik, kan? Dan habis belajar pun kita usahakan bagi mereka berkaitan dengan program-program berkaitan dengan kerjaya lah daripada peringkat lembaga zakat negeri Kedah. Cuma dalam tempoh 2 tahun ni kita tersekat disebabkan COVID. Kita tak dapat laksanakan lah. Mungkin soalan jawapan itu memberikan sedikit pencerahan kepada Prof. Razali lah, insya-Allah. Baik, masih Dr. Faisal atas pencerahan sebentar tadi. Ada lagi satu soalan mungkin dituju kepada Dr. Tuan Muhammad Zukri. Bagaimana kita nak menangani masalah jaringan internet di kalangan asnaf, terutamanya di kawasan pedalaman? Kalau ada kemudahan gadget tetapi tidak akses juga masalah yang besar. Mungkin Dr. Tuan boleh kongsikan dan bagaimana bantuan-bantuan di PKSP ataupun agensi-agensi luar dalam membantu pendidikan asnaf di Kelantan. Wallah. Silakan Dr. Okay, terima kasih. Okay, cuma saya nak tambah sikit yang Dr. Faisal tadi. Poin sebelum tu, okay, sekarang ni ialah dunia-dunia maya. Sekarang ni kalau dulu kita pernah dengar IoT, Internet of Things. Sekarang ni IOE, Internet of Everything. Maksudnya kalau dulu IoT ialah berkaitan dengan gadget dan gadget ataupun aplikasi dan aplikasi. Tapi sekarang IoT ni ia melibatkan manusia dengan mesin tu. Itu yang keluarnya data, big data dan sebagainya. Okay, itu sedikit lah, perubahan telah berlaku. Okey, berkaitan dengan saya jawab soalan tadi. Okay, soalan yang daripada siapa ya, Azizah ni tadi sebut tadi. Ya, Azizah Osman. Ya, okey. Ya memang betul. Okey, pihak kerajaan telah memberi dari segi pelan. Contohnya, kerajaan telah melancarkan pelan jendela. Itu pelan jendela. Okey, pelan coverage untuk internet dan juga dari sudut di pihak swasta sendiri telah memberi peranti telefon yang free untuk yang B40 dan sebagainya. Okey, jadi keperluan tu dah diberi. Cuma sekarang ni ialah ada sudut proses bagaimana nak dia orang sustain ataupun nak menggunakannya. Okey, di situ saya melihat bahawa perlu adanya kolaborasi. Okey, kolaborasi di sini ialah bukan hanya disediakan daripada individu itu, okey, tetapi juga ada sudut mezo iaitu kumpulan dalam komuniti yang mana boleh juga bergerak untuk memberi penerangan ataupun membantu pihak-pihak ahli-ahli komuniti mereka, dan juga dari sudut makro iaitu dari sudut pihak dasar kerajaan sendiri. Jadi kolaboratif itu penting. Dari sudut contohnya mungkin ada persatuan-persatuan atau pertubuhan belia dalam komuniti yang boleh membantu untuk kerajaan dah bagi, okey. Dah bagi contoh yang saya tahu, saya lembaga zakat sendiri hampir kalau tak silap saya lah hampir 2.1 juta memberi tablet Dr. Faisal ataupun laptop pada asnaf. Okey, jadi untuk kelestarian untuk penggunaan itu perlu perlu kolaboratif daripada pihak-pihak lain, iaitu daripada gerakan, contoh bukan gerakan yang eksebisi, maksud saya persatuan-persatuan pertubuhan yang memang perlu mainkan peranan yang cukup agresif supaya apa yang diberi mendapat memanfaat untuk kepada komuniti ataupun ahli miskin sendiri. Okey, berkaitan dengan program. Okey, program inspect ada selain daripada kita membuat penyidikan, mendapatkan data dan sebagainya, berdasarkan data, kita juga membuat program-program yang berteraskan, contohnya CSR, tapi CSR pun lebih kepada tengok pada data kita. Okey, kita tidak akan lari daripada data kita. Okey, kita akan berasaskan data. Okey, daripada data kita akan buat capacity building. Okey, contohnya kalau anak miskin, ahli asli rumah yang anak asnaf, B40 dan sebagainya, kita buat tuition. Okey, masih lagi berasaskan kepada pendidikan, sebab kita faham, kita sedia maklum bahawa pendidikan dapat merubah satu keluarga itu sendiri. Okey, tengok tahap pendidikan, dan juga kita ada buat kesedaran kesihatan. Okey, penjagaan kesihatan. Okey, itu antara program-program yang inspect laksanakan. Malah itu di peringkat isi rumah ataupun di peringkat anaknya, tapi kita juga yang seperti mana saya maklum bahawa kita juga mengubah ataupun cuba membuat intervention, melakukan perubahan sedaya mungkin untuk membuat perubahan terhadap sumber pendapatan dalam kalangan ketua isi rumah ini. Okay, seperti mana saya maklum sebelum ini, data menunjukkan bahawa mereka tidak boleh menyediakan keperluan
gadget dan sebagainya, kerana mereka terfikir dalam fikiran mereka adalah makan seperti mana yang Dr. Faisal bagi tahu tadi. Keperluan teori Maslow tu di peringkat bawah itu, keperluan makanan tu, barulah pergi peringkat tempat tinggalnya, kasih sayang dan sebagainya. Okey, jadi kita tingkatkan sumber pendapatan mereka, tapi bukan hanya sudut memberi, tetapi kita empowermentkan mereka. Empowerment dalam konteks bina kapasiti. Sebab itulah di inspect kita bangunkan dari sudut keusahawan sosial ataupun social enterprise. Okay, supaya mereka ni last kali mereka ni B40 ataupun Asnah ni, dah bila kita majukan sudut pendapatan dia, dah peningkat semua pendapatan mereka dapat membantu ekosistem mereka di sekitaran mereka. Itu dulu mereka mendapat zakat, sekarang mereka membayar zakat. Dan zakat sini saya lihat bahawa dia adalah satu bentuk rukun. Jadi itu kelebihan kita sebagai orang Islam. Zakat itu sendiri ialah rukun, memang wajib dan ia adalah merupakan saranan untuk membuat satu kebaikan. Jadi dan kita tak mahu ada ialah saranan dan juga maksudnya saya ialah ketegahan ataupun hanya kekayaan itu hanya berlega dalam orang kaya saja. Tapi kita ada saranan bahawa perlu memberi pada orang yang memerlukan, itulah Pak Asnaf itulah. Sebab tu saya juga setuju dengan adanya mungkin had kifayah itu sendiri. Hak untuk cara hidup tu, hak hidup tu. Itu hak hidup tu. Hak keperluan hidup tu. Itu hak kifayah. Jadi itu dua perkara. Jadi satu tadi saya menjawab soalan, dan yang kedua ialah lebih kepada penekanan berkaitan dengan pembangunan apa yang inspect buat sendiri. Okey, sekian. Itu je. InsyaAllah. Terima kasih Dr. Tuan Zukri, Dr. Tuan Muhammad Zukri atas perkongsian dan pencerahan kepada kita semua. Sedar tak sedar Dr., kita dah hampir 1 jam bersiaran di PH Sekolah Zakat Kedah dan kita pun sudah berada di penghujung rancangan. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang turut setia bersama dengan kita di siri webinar Sekolah Zakat Kedah, dan terima kasih kepada Dr. Muhammad Zukri, Dr. Faisal atas pemkongsian. Apa yang kita harapkan adalah para pelajar yang sedang mengikuti pendidikan teruslah belajar, dan kita mengharapkan anak-anak pelajar Asnah ni akan mengeluarkan mereka ataupun sebagai agent of change supaya membantu keluarga mereka di satu masa depan, dan kita mengharapkan anak-anak pelajar ni lah akan merubah struktur di komuniti, di masyarakat dan juga di negara. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi kepada Dr. Muhammad Zukri, Dr. Faisal dan semua rakan-rakan Facebook. Dan kita jumpa lagi di siri webinar akan datang insyaAllah. Jadi kita tangguh kita punya program dengan tasbih kafarah dan suratul As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Sekolah Zakat.